Saya ucapkan kepada Puan Sharifah Huzaimah binti Wan Yusof, pensyarah bagi kursus DUA 6022 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada hari ini, kami akan membuat video e-folio bertajuk Perkauman. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Rahman bin Pajol dan ahli kumpulan saya ialah Muhammad Azlizam Salifin bin Abdullah, Alwani binti Basni dan Dayang Putri Siti Aisyah. Pada video kali ini, kami akan membincangkan tajuk tentang perkauman. Penghargaan, kami dengan berbesar hati ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Puan Sharifah Huzaimah binti Wan Yusof yang mengajar kursus DUA 6022 Komunikasi dan Penyiaran Islam kerana telah tidak jemu dalam memberikan tunjuk ajar, dorongan dan panduan kerja khusus mengikut kriteria yang ditetapkan dalam menjayakan e-folio ini. Beliau juga turut membantu menyimak isi-isi kandungan dan memperoleh hasil tugasan yang baik. Syukur kehadirat ilahi kami berjaya menyiapkan tugasan kami mengikut konsep dan waktu yang ditetapkan kerana tugasan ini penting untuk penilaian pemarkahan bagi subjek ini. Kami ingin berterima kasih kepada ibu bapa dan rakan-rakan kami secara langsung atau tidak langsung memberi sokongan dan motivasi sepanjang menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali, tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu dari segi menyumbangkan tenaga dan informasi yang berguna. InsyaAllah kami akan memanfaatkan sebaik mungkin pengetahuan yang kami peroleh sepanjang tugasan ini. Baik. Seterusnya ialah objektif e-folio. Objektif e-folio yang pertama ialah untuk memberi kesedaran kepada ramai pihak tentang isu perkauman. Yang kedua ialah mengetahui betapa pentingnya menjaga hubungan baik sesama kaum. Yang ketiga ialah untuk memastikan kita sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam hidup harmoni. Pengenalan bagi perkauman. Perkauman bermaksud isu-isu yang melibatkan antara kaum dan aspek penggunaan bahasa, dimensi, agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal, rasisme dan seumpamanya. Dalam konteks Malaysia, isu-isu sensitif ini membawa erti isu-isu yang melibatkan perkara-perkara yang sensitif dalam Malaysia berkaitan dengan hak-hak keistimewaan Melayu, status bumi putera, kontrak sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sistem kuota dan perkara-perkara stereotip. Isu-isu ini tidak boleh dibahaskan, didebatkan atau dibincangkan secara terbuka kerana ia akan membawa kepada api pemusuhan hasil daripada perasaan kurang senang dan tidak puas hati. Isu-isu sensitif ibarat api dalam serkam yang menyala dalam diam-diam hingga boleh membawa kepada kebakaran. Ini juga adalah satu sebab yang bakal membawa kepada insiden konflik atau pergaduhan antara kaum. Isu-isu perkauman dan isu-isu sensitif juga melibatkan perlakuan memperlekehkan dan merendah-rendahkan kaum yang lain serta pertikaikan hak orang lain, termasuk juga dalam ruang lingkup tafsiran isu perkauman dan isu sensitif ialah ucapan, perbuatan, perkataan, penerbitan atau sebarang cara yang boleh ditafsirkan sebagai kecenderungan untuk menghasut dalam Akta Hasutan 1948.
Seterusnya, kita beralih kepada maksud yang sebenar. Apa itu perkauman? Perkauman adalah kepercayaan bahawa kemampuan dan ciri-ciri yang dikaitkan dengan manusia adalah berdasarkan kaum dan sesetengah kumpulan kaum itu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak isu terutamanya berkaitan dengan kaum dan etik di negara kita. Terima kasih kepada media sosial kerana dengan adanya orang ramai mulai bebas bersuara, menghentam, mengkritik dan menuduh mana-mana kaum sesuka hati mereka. Sesetengahnya akan memuat naik gambar dan video mengenai kejadian pergaduhan kaum yang berbeza, pertengkaran atau percanggahan. Terdapat pendapat untuk hiburan orang ramai dan mereka yang melihatnya memulai menafsir dengan mudah sesuatu perkara yang baik. Jika Malaysia berada dalam paras dengan negara maju dari segi kemajuan teknologi. Tetapi, apa yang merisaukan adalah perasaan kebencian dan ketegangan yang boleh terkumpul antara kaum yang boleh tersebar melalui cara ini. Apa yang sudah terjadi kepada Malaysia jika yang negara yang kita cintai ini berubah menjadi taksub dan bersifat perkauman, sedangkan dalam abad ke-21 seharusnya menuju ke era penyatuan dan kesamaan seiring dengan wawasan 2020. Ini menyedarkan kita mengapa dan apakah punca yang menyebabkan isu perkauman ini terjadi dan tersebar luas. Bagi mengatasi masalah ini hingga ke akar umbi, marilah kita terlebih dahulu lihat terlebih dahulu apa makna perkataan ini, bagaimana ia bermula dan kenapa kepercayaan yang terlampau ini boleh menjadi niat jahat dan menyebabkan orang lain menderita. Di dalam kamus online Oxford, perkauman bermaksud prejudis, diskriminasi atau pertentangan yang ditujukan kepada seseorang atau kaum lain berdasarkan kepercayaan bahawa kaum mereka sendiri lebih baik dan tinggi statusnya. Mengikut D.M. Newman dalam jurnalnya yang bertajuk Sosiologi Menerokai Arsitektur Kehidupan Seharian, perkauman bermaksud kepercayaan bahawa manusia terbahagi kepada kumpulan yang berbeza dari segi tingkah laku, sosial dan kemampuan semula jadi dan boleh dikelaskan kepada tinggi ataupun rendah. Contohnya, salah satu perkauman terang-terangan ialah di Amerika Syarikat yang bermula dari tahun 1800 sehingga 1965, iaitu Undang-Undang Jim Crow. Negeri-negeri selatan mengamalkan undang-undang negeri dan setempat yang mengasingkan kaum. Undang-Undang Jim Crow ini juga memandatkan pengasingan sekolah awam, tempat awam, pengangkutan awam sehinggalah pengasihan bilik rehat, restoran dan tempat meminum air bagi orang kulit putih dan orang kulit hitam gelap. Di negara kita pula, rusuhan kaum pernah terjadi 6 tahun selepas pembentukan Malaysia dan ia dikenali dengan nama tragedi 13 Mei 1969. Sehingga sekarang ia dianggap patang larang untuk kita berbincang mengenainya di khayalak ramai. Sumber diplomatik, Barat menganggarkan lebih kurang 600 kematian berlaku dan kebanyakannya mangsa adalah orang Cina. Tiada terdapat bukti yang sahih mengenai siapa dalang yang mencetuskan rusuhan ini, tetapi insiden 13 Mei tersebut berkemungkinan akan berlaku lagi jika rakyat kita tidak bijak dan tidak bersikap toleransi. Di sebalik
Apapun imej yang ditunjukkan oleh sesetengah golongan yang mengatakan kaum Melayu adalah pekerja yang malas, kaum Cina mengejar kekayaan dan juga kaum India licik, namun tidak semuanya adalah tuduhan yang tepat. Dalam kehidupan sebenar, terdapat sebilangan kecil sahaja yang bersifat sedemikian dan ianya tidak melambangkan keseluruhan sesuatu kaum. Ramai tidak akan bersetuju bahawa sesebuah negara hanya akan lebih baik jika diduduki oleh satu kaum sahaja. Walaupun terdapat perselisihan kaum yang berlaku selama lebih 40 tahun yang lepas, masih terdapat banyak kelebihan yang tidak kita sedari. Yang paling menyeronokkan di Malaysia adalah kita dapat berkongsi makanan. Rakyat Malaysia bertuah kerana mempunyai pelbagai jenis juadah. Hanya juadah-juadah dari kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kita boleh sama-sama rasa dan sama-sama boleh buat kuih tersebut. So, sama-sama boleh rasa lah. Adalah menjadi satu kebiasaan bagi kita untuk melepak di gerai sehingga lewat malam untuk menyaksikan perlawanan bola sambil menikmati roti canai dan teh tarik. Pada sebelah paginya pula sebelum bekerja ke pejabat adalah mudah untuk kita untuk singgah di warung berhampiran untuk membeli sebungkus 2 nasi lemak. Satu lagi ciri unik negara kita yang berbilang kaum adalah perkataan yang dipinjamkan yang selalu digunakan. Perkataan tapau. Perkataan tapau merupakan perkataan dari kaum Cina yang bermaksud membungkus makanan pulanglah. Dan di Malaysia, jika kita menyebut perkataan tapau 2 nasi ayam, pengendali restoran dan akan segera tahu maksudnya ketika meraihkan perayaan seperti Hari Raya, Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, perayaan Christmas dan pesta menuai, pesta keamatan dan sebagainya adalah menjadi satu amalan untuk mengadakan rumah terbuka untuk keluarga, sanak saudara dan sahabat handai. Di sini semua orang dijemput untuk melawat rumah masing-masing dan pada ketika inilah masa terbaik untuk menikmati pelbagai juadah dari setiap kaum dan etnik. Rumah terbuka bukan saja diamalkan oleh orang kebiasaan, malah kaum kerabat diraja serta menteri-menteri juga mengadakannya. Hanya di Malaysia yang mengamalkannya. Seterusnya, tetamu terutamanya kanak-kanak yang pergi ke rumah terbuka selalunya akan diberikan angpau ketika Tahun Baru Cina dan duit raya ketika Hari Raya Aidilfitri. Dengan adanya amalan kaum Cina ini, orang Melayu juga mengamalkannya. Sukan menyatu padukan kita semua. Datuk Lee Chong Wei yang menentang Lindan ketika Sukan Olimpik tahun 2012 juga merupakan satu contoh. Walaupun beliau hanya menduduki tempat kedua, namun beliau menerima sokongan dan dipuja oleh seluruh negara. Ini adalah acara yang menyaksikan walaupun pasukan Malaysia tidak menjadi johan, namun seluruh lapisan masyarakat tidak mengenal tua, muda, miskin, kaya, semua bangsa bersatu padu menyokong pemain kita kerana mereka merupakan juara di hati kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Azizan Sadifin bin Abdullah.
akan membincangkan tentang isu perkauman di Eropah, iaitu di Real Madrid. Next. Okey, ada 3 konten: pengenalan, yang kedua isu yang dihadapi, dan yang ketiga sekali pandangan dan pendapat. Okey, pengenalan. Kita akur bahawa isu-isu perkauman, prejudis dan pandangan seseorang terhadap kumpulan-kumpulan yang lain daripada kita sebenarnya memang telah lama wujud. Ia boleh berlaku dalam mana-mana masyarakat, sama ada yang berbilang kaum dan agama ataupun dalam masyarakat satu kaum atau satu agama. Prejudis dan salah tanggapan tidak semestinya berasaskan kaum ataupun agama sahaja. Ia juga boleh berlaku kerana perbezaan kelas atau kedudukan ekonomi, perbezaan kedudukan sosial dan pangkat, malah perbezaan taraf pendidikan sekalipun. Banyak kajian telah dijalankan mengenai gejala prejudis dan diskriminasi kaum atau agama, lebih-lebih lagi di Amerika dan Eropah. Kedua-dua benua ini mempunyai pengalaman sejarah yang lama dalam sosial, penghambaan, penganiayaan dan penindasan terhadap golongan minoriti, malah juga kebencian dan pembunuhan beramai-ramai atas dasar perbezaan warna kulit dan kepercayaan. Pelbagai pendekatan yang digunakan oleh para sarjana untuk memahami gejala ini, antaranya pendekatan sejarah yang mengkaji tentang ideologi dan kesan-kesan penjajahan Eropah ke atas masyarakat pribumi. Okey, kita pergi ke isu yang ada pada Real Madrid. Yang baru-baru ini, isu kematian Joe Falk. Penunjuk perasaan Barat di seluruh Eropah menuntut keadilan dalam isu perkauman yang dicetuskan daripada kematian seorang Afrika-Amerika, Joe Floyd, akibat kekejaman polis Amerika Syarikat. Sebuah video klip dengan Floyd merayu di Minneapolis ketika seorang polis berkulit putih melutut lehernya mencuti protes di seluruh dunia, bahkan ketika negara dunia masih menghalang penganjuran sebarang aktiviti membabitkan orang ramai dalam usaha mengekang wabak COVID-19. Ribuan berkumpul di luar Amerika Syarikat di Madrid menuntut keadilan dan menjerit, "Saya tidak dapat bernafas," yang kata-kata terakhir Ford. Kematian Floyd pada bulan lalu mencetuskan tunjuk perasaan awam yang sangat serius dan meluas di Amerika Syarikat sejak Martin Luther King dibunuh pada tahun 1968. Pegawai polis Derek Chauvin didakwa dengan pembunuhan terhadap dua sementara 3 pegawai lagi dihadapi tuduhan yang lebih rendah. Lebih 1,000 orang pada Ahad menyertai penunjuk perasaan Black Lives Matter berhampiran dengan kedutaan Amerika Syarikat di Budapest. Okay. Kita masuk kepada pandangan dan pendapat. Pada pandangan saya, isu-isu perkauman dan isu-isu sensitif boleh mengugat perpaduan dan kesepakatan antara kaum, mewujudkan huru-hara dan ancaman ketenteraan awam, mencetuskan konflik dan perselisih kaum dan konflik agama, mewujudkan suasana prejudis, prasangka dan hubungan tidak baik antara kaum, menghilangkan semangat toleransi, menimbulkan suasana tidak aman serta mengurangkan persefahaman bangsa berbilang kaum. Kesemua elemen-elemen negatif ini akan mengganggu-gugat keharmonian hubungan antara kaum sehingga menjejaskan perpaduan dan menghilangkan kesedaran kepentingan hubungan antara kaum, merencatkan keselesaan rakyat pelbagai kaum agar dapat hidup dengan harmoni dan mengusulkan hubungan interaksi antara agama dan budaya. Oleh itu, kita seharusnya bersatu padu tanpa mengira perbezaan kaum ataupun budaya supaya kita dapat mengekalkan keharmonian dan keamanan dalam dan luar negara. Pada pandangan Islam pula, prinsip Islam mengatasi segala termasuknya
Isu bangsa, usaha memartabatkan bangsa jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti prinsip persaudaraan Islam. Keadilan untuk semua dan tidak menghina bangsa lain, maka ia diizinkan bahkan terpuji. Namun berjihad menentang kaum lain atas nama bangsa bukan ajaran Islam. Tujuan Allah menciptakan berpuak dan bangsa agar saling kenal mengenali antara satu sama lain. Firman Allah, maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Lihat dalam ayat ini Allah memanggil wahai manusia, panggilan yang sangat adil merangkumi setiap bangsa dan puak, bukannya panggilan perkauman ataupun fanatik keturunan. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayang Budi Stasya dan hari ini saya akan membentangkan isu-isu perkauman yang berlaku di Malaysia. Isu-isu perkauman bermaksud isu-isu yang melibatkan hubungan antara kaum seperti penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal dan seumpamanya. Dalam konteks Malaysia, isu-isu sensitif pula membawa erti isu-isu yang melibatkan perkara yang sensitif dalam Malaysia berkaitan dengan hak keistimewaan Melayu, status bumi putera, kontrak sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sistem kuota dan perkara-perkara stereotip. Isu-isu ini tidak boleh dibahaskan, didebatkan atau dibincangkan secara terbuka kerana ia akan membawa kepada api permusuhan hasil daripada perasaan kurang senang dan tidak berpuas hati. Isu-isu sensitif ibarat api dalam sekam yang menyala dalam diam-diam hingga boleh membawa kepada kebakaran. Antara contoh isu perkauman iaitu yang pertama, perbezaan antara agama dan budaya. Yang kedua ialah masalah ekonomi. Yang pertama ialah perbezaan agama dan budaya. Ia berlaku disebabkan oleh sikap kurang tahu terhadap agama lain sehingga perkara yang dilakukan secara tidak sengaja boleh menyinggung perasaan agama lain. Dan seterusnya ialah masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berbeza telah mewujudkan jurang pendapatan yang berbeza antara kaum dan menimbulkan rasa tidak puas hati. Antara punca yang berlakunya isu perkauman ini ialah akaun palsu di media sosial. Individu yang menyalahgunakan medium itu dengan tepat menyebabkan perkara yang tidak sahih dan seterusnya menimbulkan kata-kata yang kurang senang. Mereka mengambil kesempatan dengan teknologi yang sedia ada dan canggih pada masa kini. Antara kesan yang berlaku ke atas isu ini ialah wujudnya salah faham dan buruk pandangan terhadap kaum lain dan seterusnya memecah belahkan kaum dalam jangka masa yang panjang seperti tragedi 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 ialah rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini mengakibatkan kehilangan nyawa seperti harta benda dan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 1969. Antara kesan terhadap peristiwa tersebut ialah menyedari masyarakat berbilang kaum di Malaysia tidak mempunyai satu hala tuju yang jelas, maka kerajaan telah memperkenalkan rukun negara untuk memberi garis panduan yang lebih jelas kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Rukun negara adalah manifesti ideologi nasional dengan tujuan untuk mencapai perpaduan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum, warna kulit, bangsa dan agama. Antara cara penyelesaian isu 13 Mei 1969 ialah melalui dasar ekonomi baru. Kerajaan telah bertindak untuk merapatkan jurang kekayaan antara golongan kaya dan golongan miskin tanpa mengira kaum kerana ketidakseimbangan kekayaan terutamanya antara kaum yang hanya akan mencetuskan suasana yang tidak harmoni akibat rasa tidak puas hati antara satu sama lain. Kesimpulannya, kita dapat lihat di mana banyak masalah akan timbul ekoran tidak wujudnya persepakatan padu di antara kaum.
banyak cabaran dan dugaan yang telah dilalui oleh negara dan yang paling utama di antaranya adalah mewujudkan perpaduan di kalangan kaum yang pelbagai ini. Peristiwa Hitam 13 Mei 1969 dan peristiwa penjajah Inggeris yang membuat dasar pecah dan perintah haruslah diambil sebagai pengajaran dalam mewujudkan persepakatan di antara kaum. Semua masyarakat haruslah berganding bahu dalam membantu mewujudkan negara yang harmoni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Alwani binti Basni. Seterusnya saya akan membincangkan isu perkauman di selatan Thailand. Okey, tajuk beritanya adalah sukarnya mahu berdamai di selatan Thailand. Terdapat 3 wilayah di selatan Thailand iaitu Narathiwat, Yala dan Paratani. Kata Pensyarah Pengajian Melayu, Fakulti Kemanusiaan, Universiti Prince Songkhla, Patani. Penolong Profesor Dr. Faisal Awang. Punca utama damai di 3 wilayah bergolak di selatan Thailand sukar dicapai adalah kerana tidak wujud ruang mendapatkan titik persefahaman bagi keamanan mutlak. Seringkali tersangkut di tengah jalan disebabkan pihak yang bertanggungjawab dengan usaha damai saling tidak memahami akar sebenar permasalahan yang membawa kepada kegagalan. Terdapat situasi di mana kedua-dua pihak yang sedang berbincang untuk damai tidak mengetahui apa yang sedang diusahakan. Akibatnya, damai yang dimahukan mungkin hanya tinggal angan-angan. Rasa curiga di antara satu sama lain dan masing-masing menganggap terdapat agenda tersembunyi bakal dijayakan, baik di pihak kerajaan maupun peserta rundingan. Menurut Faisal, di sebalik damai yang dimahukan masih samar-samar walaupun sudah memasuki dekad baru. Majoriti penduduk minoriti Muslim di Yala, Narathiwat dan Patani tetap berharap adanya sebarang prospek ke arah itu. Presiden Peaceful of Southern Boundary Organisation, Sulaiman Shele, melihat usaha damai 3 wilayah selatan Thailand tidak akan ke mana-mana jika barisan yang mengusahakannya merupakan generasi terdahulu. Sulaiman melihat menukar generasi menjadi satu-satunya cara yang boleh difikirkan jika semua pihak mahukan keamanan mutlak dicapai di selatan Thailand. Putaran keganasan tanpa henti yang berlaku di selatan Thailand sejak 16 tahun lalu sehingga sekarang membingungkan banyak pihak, khususnya berkaitan punca sebenar dan faktor penyumbang. Ada yang mengaitkannya dengan rasa tidak puas hati minoriti Muslim terhadap pemerintah, majoritinya terdiri daripada yang beragama Buddha. Ada pihak menyifatkannya ia berpunca daripada tindakan pihak pemerintah berpusat cuba menghapuskan identiti kemelayuan yang diamalkan sejak sekian lama dalam kalangan majoriti penduduk di 3 wilayah di selatan negara Gajah Putih itu. Pada masa ini, usaha untuk mengembalikan kedamaian mutlak di selatan Thailand tidak digerakkan semula walaupun Malaysia masih kekal menjadi perantara menamatkan konflik di tiga wilayah bergolak. Badan Pemikir Thailand, Deep South Watch, menganggarkan sejak 2004 ketika mana pemisah bersenjata mula memberontak menentang kerajaan. Kira-kira 7,000 nyawa melayang, kebanyakannya orang awam. Malaysia menjadi fasilitator usaha damai bagi menamatkan pemberontak di 3 wilayah bergolak dengan terbaru. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor optimis ia boleh dihidupkan semula dengan syarat kedua-dua pihak komited ke arah itu. Seterusnya, rundingan damai di selatan Thailand. Rundingan damai, persingan kedua antara kerajaan Thailand dan Barisan Revolusi Nasional membuahkan hasil positif. Menyaksikan kedua-dua pihak berbincang beberapa isu teknikal dan pentadbiran bagi membuka laluan mewujudkan keamanan berpanjangan di selatan Thailand. Dalam satu kenyataan, Sekretariat Dialog Keamanan berkata, pertemuan kedua antara perunding Jeneral Wan Lop Ruk Sanau dan BRN diketuai Anas Abdul Rahman diadakan pada 2 dan 3 Mac di Kuala Lumpur. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Muhammad Noor bertindak sebagai fasilitator pada pertemuan itu. Secara keseluruhan, pertemuan itu berjalan lancar. Kedua-dua pihak membincangkan beberapa isu teknikal dan pentadbiran berkaitan dengan proses dialog. Mesyuarat bermula dengan membincangkan topik mengenai isu substantif termasuk mengurangkan keganasan bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif.
Isu substantif memerlukan masa, berterusan dan sokongan semua sektor terbabit. Kedua-dua pihak akan bermesyuarat untuk membincangkan butiran lanjut semua isu itu dalam masa terdekat, katanya. Panel dialog turut mengulangi komitmen untuk mengambil langkah berkesan dan berhemah yang dilihat memainkan peranan penting untuk menyelesaikan masalah di wilayah itu. Mesyuarat rasmi pertama diadakan di Kuala Lumpur pada 20 Januari lalu. Kedua-dua pihak bersetuju rundingan merupakan cara terbaik menyelesaikan konflik bersenjata di Thailand yang membawa harapan baru menamatkan keganasan di Patani ialah Narathiwat dan Songkhla, wilayah yang majoritinya beragama Islam. BRN antara beberapa kumpulan yang menyertai rundingan damai dengan kerajaan Thailand sehingga rampasan kuasa pada tahun 2014. 2 tahun kemudian, rundingan disambung semula kerajaan Thailand dan Mara Patani. Ketika itu, BRN hanya diwakili sayap politiknya. Bagaimanapun, rundingan terhenti pada 2018. Pelantikan Wan Lop sebagai ketua perunding pada Oktober lalu memberi isyarat kepada BRN untuk memainkan peranan utama dalam rundingan damai berkenaan. Seperti yang kita tahu, pemberontakan di Thailand bermula pada 2004 mengubarkan lebih 7,000 nyawa. Sekian, terima kasih.